maka tidak gunalah kita hidup di alam ini dan juga di alam akhirat. Oleh itu, marilah kita sama-sama mempertingkatkan kehidupan kita kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia menyangka bahawa kebahagiaan hidup itu tertumpu kepada mata wang. Pakat cari duit banyak berlaku. Dia menyangka bahawasanya duit yang banyak itu boleh memberi kebahagiaan. Ada setengah-setengah manusia bertukus lumus, mencari jawatan-jawatan tinggi, untuk nak dapat kebahagiaan. Ada orang ni kerja tak berhenti-berhenti, sampai daripada pagi pukul ni, daripada pukul ni sampai pukul 10 malam, tak ada masa-masa untuk nak rehat. Dia menyangka bahawasanya kerja banyak itu boleh memberi kebahagiaan. Ada setengah-setengahnya manusia suka memuaskan hawa nafsu dia, karena dia menyangka memuaskan hawa nafsu dia dalam kejahatan itu boleh memberi keseronokan. Itu semuanya ungkapan ataupun pikiran yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman di dalam ayat ini, man 'amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh ni ialah amalan yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan dengan ikhlas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia katanya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutlah aku, Allah akan kasih kepada kamu. Jadi dalam ajaran Islam, kalau kita balik Al-Quran, tak ada suruh kita ikut orang lain. Fattabi'uni, kata Rasul, ikut aku, yuhibbukumullah. Nasya-Allah kasih pada kita. Kalau kita ikut Rasul, Allah kasih pada kita. Dan apabila Allah kasih, yaghfir lakum dzunubakum, Allah beri keampunan akan dosa-dosa kita. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah kifaratkan segala kejahatan-kejahatan kita. Ini keistimewaan. Man amila salihan, barang siapa yang mengerja amal soleh. Amila ni dalam bahasa Arab dia kata fi'il madhi, pada ke hal kerata. Amila salihan, amal soleh. Min zakarin wa unsa, ni man ni tak masuk dia. Mari data wazan nakirah masuk belakang. Baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi syarat wa huwa mu'minun, dia seorang yang beriman. Baktinya keimanan ini adalah satu tonggak yang mengkias akan amal soleh. Kalau iman kita tipis-tipis, tak berapa sempurna, dia tak mari amal soleh. Amalan hak suka Nabi tak mari. Dia ambil suka-suka yang kita ambil hak fikrah-fikrah, pendapat-pendapatan yang lemah-lemah, kita ambil buat amal. Ni sebab saya baca dalam buku, rukun kejayaan hidup manusia ni dia ada 4. Kalau kita masuk 4 ni kita berjaya. Tetapi kalau cacat satu, dia cacat habis lah. Di antaranya pertama, kita kena hubungkan alaqah kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik alaqah. Sebaik-baik hubungan kita kepada Allah. Hubung alaqah dengan Allah ni tak payah. Buat hak yang suruh, tinggal hak yang larang. Jadi untuk nak buatkan hak yang Allah suruh tu dan kita nak tinggal hak yang dia larang tu, kita kena melalui ma'rifatullah, kena melalui belajar. Setelah kita belajar, kita kena kenal minhaj dia, ialah Al-Quran. Minhaj Allah ialah Quran. Dan setelah kita kenal minhaj Al-Quran, kita melaksanakan perintah dia. Jadi kebanyakan apabila kita kenal Allah melalui belajar, tak ada orang kenal Allah melalui tamada. Nabi Ibrahim alaihissalam dia cari Allah melalui akal. Tengok bulan, tengok bintang, dia kata ini Tuhanku. Tengok matahari Tuhanku, tapi tak jumpa itu. Jadi kena belajar. Setelah belajar kita tahu katanya Al-Quran ni
adalah kitab yang wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran tu kerana di Quran itu mengandungi penawar dan rahmat kepada orang mukmin. Berarti kita semua ni ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati kita ni ada penyakit. Kalau kita tak bertobat kepada Allah, fazadahumullahu marada, Allah tambah sakit lagi. Fazadahumullahu marada. Walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Dalam surah Baqarah. Bagi orang yang banyak penyakit dalam hati dia tak kelik kepada Allah, azab Allah yang sangat pedih sebab dosa-dosa yang dia laku di atas dunia. Arti kita kena kenal Allah, kena kenal minhaj dia dan kena kenal perintah dia. Apabila kita kenal segala-galanya, kita cari hak molek-molek kita nak buat. Cari hak qaulus sahih. Kata-kata sahih, kata pendapat-pendapat muktamar, pendapat-pendapat ulama yang muktabar kita nak buat dalam amalan kita sebab kita nak buat hak yang Allah terima. Tetapi sebaliknya, kalau kita tak kenal Allah, ini orang awam, hak tak mengaji. Tapi dia tahu kata hak ni kena semaya, orang Islam kena semaya, orang Islam kena puasa, orang Islam kena buat zakat. Dia cari pendapat-pendapat hak yang ganjil-ganjil, hak yang dhaif nak buat. Jelas. Kita tahu, kita tengok contoh besar-besar lah. Supaya saya nak bagi contoh besar. Hak ni sudah diiktifak oleh ulama 4 mazhab. Mengatakan semaya sunat hari raya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua dipadan. Tapi sekali saja Rasulullah melakukan di masjid dia. Kerana disebabkan hujan. Dan semua ulama ittifaq katanya semaya hari raya di Masjidil Haram tu lebih afdal daripada padang sebab ia afdal makan dia. Masjidil Haram ni kita semaya 1 rakaat ia boleh beribu rakaat. Tapi kalau masjid kita ni kita semaya 1 rakaat boleh 1 rakaat tu lah. Tetapi kalau kita ikut Rasulullah, kita dapat banyak sebab kita kasih pada dia. Tanda kata kita ikut Rasul, kita kasih pada dia. Maka apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa walidihi wan nasu ajma'in. Tidak akan sempurna iman kita sehingga kata Rasulullah, aku ni lebih mengkasih pada dirimu, lebih mengkasih pada bapakmu, ibu kamu dan semua orang. Tapi kita ni ambil diri kita, nafsu kita tak daripada Rasulullah di belakang. Ini tanda katanya iman kita tak sempurna. Sebab tu saya katanya man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun, Allah katanya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku akan berikan kepada orang ini hidup baik. Hidup baik di sini bukan kata kita punya harta banyak beliau-beliau dah. Bukan kita rumah besar dah. Bukan kita yang punya kereta-kereta mewah tidak. Amila salihan. Nabi katanya ta'al ya Bilal aqimis salah arihna biha. Nabi kata, mari Bilal, dia kata mari kita lakukan sembahyang, dirikan sembahyang, arihna biha, kita nak rehat. Maknanya kita tak ada nak rehat. Semaya 4 rakaat tu supaya ayah dah makan padi. Gaduh nak pergi kana tau. Sahabat tanya, "Ma ladaikum syughul ma Allah?" Dia katanya, "Mu tak ada kerja dengan Allah kan gaduh-gaduh ya." Ni jelas. Apa? Sayyid Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia duduk semaya lah kebun dia. Semaya lah kebun dia, tiba-tiba dia tengok burung duk terbang tu kok celah dah dia. Tengok siapa semaya dia tu dia lupa berapa rakaat. Dia semaya lupa. Talhah Al-Ansari dia pergi mengadu kepada at-tabib doktor yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia royak perihal dia. Maka dia katanya, aku tadi duduk semaya, tiba-tiba aku tengok seekor burung terbang naik ke celah pokok ni, pohon ni, aku lupa berapa rakaat aku semaya. Maka aku jadikan kebun ini sedekatun fi sabilillah, if'al ma syi'ta. Aku jadikan kebunku ni kepada sedekah pada jalan Allah. Ambillah Rasulullah mulki tak mana. Kita dah. Tak lupa tu sebab semaya ni mikias ya. Innamal qad aflahal mu'minuna allazina hum an salatihim khashi'un. Khasyuk mikias dia. Apabila kita semaya tak ada khasyuk, habislah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya hak sebenar, hak ada khusyuk tu, dia boleh jadi pagar kita. Tapi kita duduk semaya alik-alik kita duduk dapat rakaat. Duduk dengan anak kita. Hak mana cerita hak sedar tu kita duduk. Tu
Itu makna tanda kita semaya kita tak boleh dipagar kita. Nah, kalau cakapan saya, khutbah saya ada pedih-pedih sikit ni maaflah. Nah, sebab Islam ni nak bagi kita. Nah, Al-Quran turun nak bagi kita. Nah, saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Rukun yang kedua, kalau kita sudah berjaya dah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena tengok pula hubungan kita dengan isteri kita dan keluarga. Kadang-kadang orang ni nego bagus apa? Awak amal bagus. Nah, semaya rokok khusyuk dia. Nah. Tapi masalah dia dengan keluarga dia tak tahu mana. Nah. Tak tahu mana. Anak dia terbiak. Nah, anak dia tidak patuh pada dia, isteri dia buka aurat dan sebagainya. Nah, ini orang tak berjaya. Sebab ia seorang nak masuk syurga, isteri dia biar. Tapi kita tidak akan masuk syurga. Nah, sebab Allah akan tanya semua kita. Wala tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Allah akan tanya pada hari esok segala nikmat yang Allah beri pada kita. Mung bini jaga apa mu tak jaga binimu? Nah, mung boleh anak ramai apa mu tak jaga anak-anakmu? Nah. Qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Jagakan diri kamu dan keluarga kamu api neraka. Tapi kita jaga diri kita saja, anak kita terbiar. Orang ni tak berjaya hidup dia. Nah, sebab dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, dia kata apa? Apa? Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salihah. Bangunan yang apa? Yang Nabi Musa alaihi salam berjalan bersama dengan Nabi Khidir masuk satu kampung, jumpa bangunan nak utuh. Nabi Khidir cuba nak selamatkan Nabi Q yang dimulai. Nabi Musa lari dia sebab orang kampung tak sambut dia dengan baik. Nah, ambil Nabi Musa katanya, kalau kamu nak beki juga, mungkin ambil upah. Nah, tu. Maka Nabi Khidir kata, kita hari ni kita pisah di sini. Nah, kita yang panggil. Nah. Tapi saya nak oyaknya, wa ammal jidar, adapun bangunan ini, bangunan apa nak utuh tu. Fakana li ghulamaini yatimain, adalah kepunyaan dua orang anak yatim. Fil Madinah, di bandar. Dia duduk di bandar tapi kepunya bangunan di kampung. Wa kana tahtahu kanzul lahum, di bawah bangunan tu ada harta dia, simpanan bawah. Wa kana abuhuma salihah, dan dua orang ibu bapa dia adalah orang soleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, dan Allah ingin supaya anak dua orang itu jadi balik dulu, barulah nak waktu baik harta dia. Nah, ini saya nak oyak sini ceritakan. Nah, kalaulah kita ni selalu kita nak sayang pada anak kita. Nah, kerja juga takut anak kita tak boleh nak makan. Nah, betul lumuh kerja. Kalau pergi kebun lah. Buat apa mudah kerja sangat. Nanti aku anak ramah, tak ada harta, tak ada tiup siasa. Allah hoyak sini ni, hoyak dalam cerita ni kata, wa kana abuhuma salih. Allah jaga dia sebab dua ibu bapa dia orang soleh. Kerana dua ibu bapa orang soleh ni, Allah akan jaga harta dia dan jaga anak cucu-cucu dia, jaga segala kehormatan dia. Sebab ada dalam hadis asar yang datang daripada kepada Bani Israel, dia katakan, dia katanya, ana Allah, dia kata, aku adalah Tuhan. Nah, iza raditu, kalau aku redha, baraktu, aku beri keberkatan. Wa barakati hatta tablugha as-sabi' minal walad, dan keberkatanku ni sampai 7 keturunan daripada anak cucu kita. Bukan ya jaga anak kita sajalah. Jadi kalau kita nak jaga kehidupan kita selamat, keluarga kita kena jaga kita. Sebab itulah dalam Islam dia katanya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu contoh yang baik. Jadi kalau kita nak jadi baik dalam keluarga, kita kena jadi model, kena jadi contoh yang baik pada anak kita. Siapa semaya, kita kena ajak anak kita semaya. Malam-malam baca Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, hiaskan rumah-rumah kamu dengan baca Quran. Tapi sekarang ini kita zayyinu buyutakum bisautil television. Kita menghiasi rumah-rumah kita dengan suara-suara video, suara-suara television dan sebagainya. Ini na'udzubillah, menyebabkan rahmat tak masuk dalam rumah kita. Malaikat terbiar, malaikat peliharaan tak masuk rumah kita, syaitan penuh dalam kita. Na'udzubillah min zalik. Oleh itu marilah kita sama-sama beki diri kita
dan bakikan kelakuan kita. Jadikanlah diri kita ni sebagai model kepada keluarga kita, barulah kita saat itu dapat jagakan anak-anak kita daripada bahaya yang sedang merebak keluarga kita sekarang ni. Ialah bahaya dadah yang meresap habis seluruh kampung dah ni. Dadah ni yang menyebabkan anak-anak muda kita di masa depan kita nak cari tu email yang tak ada, menagih dadah susah. Tok nebe foto sikit lagi hanya menagih dadah saja. 20 tahun 30 tahun akan datang kalau kita tak jaga sekarang. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan yang ketiga, kejayaan yang ketiga, nah, masa dah amat kita. Tajuk saya ni sedia tak habis. Nah, masa dah amat. Yang ketiga ialah kita kena hubung baik alaqah kita dengan kerja kita. Kita kena kerja. Nah, hidup manusia ni kena kerja. Nah, wattari fima ataqallahu, dan kena usaha nak cari tapi demi untuk hari akhirat lah. Nah, kerja kita ni sebab apa? Sebab kerja kita ni adalah hasilan makanan yang kita akan suapkan ke dalam diri kita, bini kita, anak-anak kita. Alangkah deritanya kalau hasilan-hasilan kerja kita dapat daripada sumber-sumber yang haram. Nah, sebab segala makanan-makanan yang haram tu barakah hilang daripada kita. Anak kita jadi terbiar, anak kita jadi anak nakal, nah, isteri kita belawai kita dan sebagainya. Ini disebabkan sumber rezeki kita, hasilan rezeki kita tu bukan daripada yang halal, kita dapat yang haram. Hak yang mudah saja dah kalau kita tengok. Banyak orang-orang kita ni, nah, saya dah tengok ni kalau kena atas kepala kita ni, saya minta maaf lah. Orang yang ada buka kedai kopi, nah, buka kedai kopi. Kita nampak hasilan kita tu halal, nah. Tapi oleh kerana syubhat, nah, kita dalam kedai kopi kita tu kita buka video, buka cerita tu, bukan orang duduk dalam kedai kopi kita. Nah, dan dalam keadaan itu tu kita merosakkan masa kita. Nah, al-waqtu wal hayah. Nah, jadi menyebabkan orang itu saat itu terpesong daripada ajaran benar kerana kena kita. Nah, maka hasilan yang kita dapat daripada setiap hari orang bayar 5 kok, 10 kok, 20 kok daripada hasilan kita tu, berarti hasilan kita tu tidak barakah. Nah, sebab ia syubhat. Bahkan boleh jadi syubhat ikut mirip kok haram ada sebab kita buka benda-benda tak molek. Dia model-model tengok. Nah, maka oleh itu kita kena sedar sikit, kena khabar sikit dan kena belajar. Benda-benda Islam ni tak boleh nak tangguh. Nah, kena belajar. Nah, kita kena belajar sebab kita tak tahu tak mati bila. Nah, boleh jadi esok, boleh jadi lusa, boleh jadi sati. Nah, kita nak mati bila? Sebab mati tak main nak ayat kita. Nah, wahum ghafilun, kita dalam keadaan lalai, tak lupa, tak sedar kita mari mana nak pergi kana dan nak klik mana. Nah, kerja tugas apa kita. Dan yang keempatnya, kejayaan kita kalau kita dapat jaga kesihatan kita. Nah, jadi kita semua nak jaga kesihatan sebab al-aqlus salim fil jismi salim. Akal sempurna dalam badan yang sempurna. Nah, oleh itu, nah, kita kena jaga kesihatan kita untuk nak mengabdikan diri kepada Allah. Jangan kita setelah kita sehat tu kita lupa pada Allah, nanti Allah murka kita. Nauzubillah min zalik. Nah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, dia katanya, demi sesungguhnya aku penuhkan neraka jahanam banyak daripada manusia dan jin, di mana manusia tu aku ui hati tapi hati dia tak tahu hak agama. Nah, may yuridillahu bihi khairan, kata hadisnya, yufaqihu fid din. Orang yang Allah nak ui dia jadi orang molek, Allah ui perasaan tafaqquh fid din, wasa nak tahu hak agama. Jadi kalau kita tak tahu hak agama tu tanda kata Allah tak sebi kita jadi orang molek. Nah, walahum azanun la yasma'una biha, Allah beri telinga tapi telinga kita tak dengar kalam-kalam Allah, ajaran-ajaran Allah. Wi mata tak tengok kebesaran-kebesaran Allah. Orang ni Allah katanya kal an'am, orang ni seperti binatang. Nah, nate tak deraka pada tuan dia. Nah, lembu orang duk galau dalam benda tu. Allah arwah dia cici, dia ikut tuan dia, tapi kita deraka pada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tak dia mari sarah buat masjid. Nah, 5 orang, 10 orang, gicik tengok, giwak bicai tengok. Nah, pukul nepte sembahyang maghrib banyak sikit pada sembahyang Isya. Kalau subuh boleh bila 1 2 3 4 5. Nah,
Ini maknanya tanda kita deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan semaya yang sempurna ialah semaya Jumaat. Bukan semaya sore lah. Semaya sore tu hak model lama. Nah, tak boleh nak bakar dah ni. Kena semaya Jumaat. Nah, sebab semaya yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah semaya Jumaat. Tak ada semaya sore lah. Semaya sore ni bagi orang-orang yang tertentu saja. Tapi kalau kita duk mula zaman duk semaya Jumaat sore ni, setengah ulama kata haram. Nah, semaya sore semua tak sore sejak semua. Nah, semaya. Oleh itu marilah kita patana diri kita dan beki diri kita. Nak beki diri ni kena dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak beki dengan ubat panado, ubat apa tak boleh nak beki. Nah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Apa? In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudil. Ayat ni berat sekali. Dia kata sekalipun saya duk baca ceramah, duk baca khutbah, hingga sampai surat-surat dekat saya ni, untuk nak beri hidayah kepada kita semua ni. Fa innallaha la yahdi man yudil. Sesungguhnya Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang sesat. Kalau kita tak turun pada untuk nak cari ilmu, maka Allah tak beri hidayah. Mana al-hidayah daripada kita mula-mula. Nah, orang tugas saya ni, wa inna ma'alaikal bala wa alaina al-hisab. Tugas saya wis hafal, tapi tugas Allah tu nak masuk nak hisab kita. Maknanya tugas kita ni kita kena terima, kita kena usaha nak cari ilmu. Kita kata duduk rumah sore tak ada. Al-hidayah ni daripada kita, hidayah taufik. Nah, man yuridillahu bihi khairan yuwaffiqahu lil amali salih. Siapa-siapa yang Allah nak dia jadi orang baik, nah, Allah wi taufik dia supaya dia wa amal soleh, wa amal suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu jaminan, satu perakan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kebahagiaan kita hidup dunia dan akhirat. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza yuddahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada sekedar 3 minit. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nur. Nah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Nah, Allah perintah kepada kaum-kaum wanita supaya pakai hijab. Nah, supaya pakai hijab yang menutup segala buah-buah dada dia. Nah, jadi qadiyah yang sedang melanda di negara Thailand sekarang ini dibakar. Saya tengok tadi dalam internet. Nah, sebab pihak masjid ni telefon pada saya supaya saya kecek hijab. Nah, jadi di sebuah sekolah di Nongchok. Nah, sekolah Wat di Nongchok tu melarangkan pelajar-pelajar muslimah memakai hijab masuk ngaji dalam masjid. Jadi orang bakar ni dia rawat. Nah, jadi kita sudah lama dah. Oleh itu kita kena sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang bakar tu diberi sokongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hijab ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita saat itu sama-sama menjunjunginya. Innallaha wa malaikatahu